Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما يا أرحم الراحمين وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair ya karim ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat taufik dan hidayah daripada Allah dan dikurniakan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Ini masuk kita kepada bab yang ke-18, Al-Quran dan akhlak. Bab yang ke-18 berkaitan Al-Quran dan akhlak. Apa yang Al-Quran bicarakan tentang akhlak ini? Tidaklah pergi detail, dia makna secara umum. Jadi disebutkan kat sini ada beberapa sifat akhlak yang asas yang disebutkan oleh Al-Quran. Antaranya, akhlak ni untuk apa tuan-tuan? Akhlak ni untuk membentuk peribadi manusia. Maka apabila kita nak membentuk diri kita, kita nak membentuk orang lain, sama ada isteri kita, anak kita, pelajar kita, sahabat kita, kita nak bentuk dia, mesti tidak boleh lari daripada akhlak yang diajar oleh Islam. Kerana akhlak yang disebut oleh agama, yang diajar oleh Islam, dia bukan sekadar membentuk peribadi manusia. Bahkan bila kita berakhlak dengan akhlak yang terpuji itu, diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi ganjaran pahala dan diberi kenikmatan di akhirat nanti. Okey, baik. Al-khair, selalu dalam Quran disebut khair. Khair. Khair ini maknanya baik ataupun kebaikan. Kha ya ra, khair. Baik. Jadi semua ahli falsafah atau para ulama lah kita kata, ahli falsafah bijak pandai, semua menyatakan al-khair ini adalah merupakan nilai kepada setiap amalan. Makna khair ini kebaikan. Dianggap baik sesuatu amalan itu, sama ada amalan itu amalan zahir maupun amalan yang berbentuk batin. Semua amalan kebaikan zahir ataupun batin dipanggil khair, dianggap khair. Boleh macam tu je lah. Bab ke-18 buku sana tulis bab kedua. Bab kedua lah situ. Khair. Jadi setiap amalan ini akan diberi nilai. Akan diberi nilai. Kalau kita beri nilai amalan itu amalan akhlak yang baik, mulia, maka baguslah dia. Tapi kalau kita kata nilai amalan itu merupakan akhlak yang buruk, hina, maka buruklah dia. Maka semua perbuatan kita ada nilai. Kalau baik, baiklah. Kalau buruk, buruk. Okey, habis. Nilaian itulah yang paling penting. Nilaian itulah yang menyebabkan amalan seseorang ini ada nilai di sisi Allah ataupun tak ada nilai di sisi Allah.
Nak boleh amalan kita ada nilai di sisi Allah, maka tak boleh lari daripada ilmu. Kerana ilmu itu yang memberitahu kepada kita nilaian sesuatu amalan itu. Amal baik dipanggil khair. Khair itu amalan baik, sama ada zahir ataupun batin. Yang kedua, setiap amalan ini ada nilainya. Nilaian itulah yang ada mutu. Bukan mutu sami, maknanya ada nilaian. Macam wang kertas, dia kata, dia sebut kat sini wang kertas. Kalau ada wang kertas, banyak wang kertas, tapi dah tak ada nilai, ada faedah tak? Ada faedah tak? Ada faedah, sebab dah tak ada nilai dah. Tuan-tuan simpan wang Jepun, dah tak ada nilai dah sekarang. Macam itulah. Nilaian itu yang kita nak. Nilaian tu yang menentukan baik buruk, dan nilaian itu kita tidak dapat ketahui melainkan dengan ilmu. Dengan ilmu, setiap amalan kita itu dapat kebaikan dunia dan dapat kebaikan akhirat. Contoh, tidur tak? Tidur, semua orang tidur. Tidur bukan susah, semua orang tidur, kan? Dalam pengajian pun orang tidur, kan? Tapi kalau dia tidur, dia tahu apa yang Nabi ajar untuk tidur, apa adab-adab dia, apa yang patut buat, maka tidur dia itu boleh jadi pahala. Betul? Kalau tidak, tak ada apa-apa. Ada nilaian di sisi agama. Kalau dia tidur tanpa dia mengetahui bagaimana petunjuk Nabi, bagaimana yang Nabi ajar, kalau nak tidur ni macam mana, dia tak tahu, tidur macam orang biasa je lah. Tak ada nilaian di sisi agama, di sisi Allah. Boleh faham? Semualah perbuatan kita. Kita nak pakai baju, nak pecat baju, masuk rumah, keluar rumah, nak makan, nak ini semua, ada nilaian dia. Nilaian tu nak tahu mesti melalui ilmu. Baik. Al-Quranul Karim disebut seruan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim mengajak kita kepada khair. Oleh kerana kebaikan itu adalah nilai kepada segala amal perlakuan manusia, maka sewajibnya lah yang menjadi cita-cita bagi manusia dalam setiap gerak laku hidupnya adalah sentiasa mengutamakan kebaikan dan sentiasa berlumba-lumba untuk mencapai kebaikan. Jadi bila kita kata amalan kita ni ada nilai, baik buruk, yang buruk tolak tepilah, kita tak nak. Maka kita nak kejar akhlak-akhlak, nilai-nilai kebaikan. Bukan setakat buat, bahkan Islam aja kejar, berlumba-lumba. Bukan Islam sekadar kata buat kebaikan, tak. Al-Quran beritahu berlumba-lumba membuat kebaikan. Firmanullah Ta'ala, walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi setiap umat ada arah kiblat masing-masing menujunya. Maknanya setiap umat ada tempat yang dituju masing-masing. Oleh itu, berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan. Semua umat dia ada tempat dia tuju sana, dia tuju sana, dia tuju. Tapi Allah suruh apa? Berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan. Kerana di mana saja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu sekalian berhimpun di hari akhirat nanti. Apa pun yang kamu buat, baik buruk, ingat kamu kesudahannya mana? Di akhirat nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akan diberi balasan. Maka dia suruh berlumba-lumba mengerjakan kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengajak dan menyeru kepada kebaikan, dan dijadikan kebaikan itu merupakan salah satu unsur yang membawa kepada kejayaan dan kemenangan seseorang. Allah ajak kepada kebaikan. Tadi buat kebaikan, berlumba-lumba, kerana akhirnya akan sampai ke akhirat nanti, akan dibicarakan. Yang kedua, Allah beritahu, buat kebaikan ni, laksanakan kebaikan sungguh-sungguh, kerana dia merupakan unsur yang paling penting yang akan membawa kepada kejayaan dan kemenangan bagi kita. Firmanullah Ta'ala, wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun.
serta kerjakanlah amal-amal kebajikan. Buat amal kebajikan ni supaya kamu berjaya di dunia dan juga di akhirat. Kalau tak ada amal kebajikan yang banyak, dia rugi. Apatah lagi kalau buat benda maksiat, rugi di dunia, rugi di akhirat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menceritakan di dalam Al-Quran, diutuskannya para nabi dan juga para rasul untuk melaksanakan amal kebaikan. Allah Rasul ni pun, ya Allah Rasul, Nabi dan Rasul ini diutus untuk tunjukkan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan Nabi dan Rasul ini juga melakukan kebaikan. Wa awhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salah wa ita'az zakah wa kanu lana abidin. Dan kami, yakni Allah, wahyukan kepada mereka para nabi ini mengerjakan kebaikan. Lepas tu apa yang kita lihat daripada para rasul ini adalah kebaikan. Dan mereka mendirikan sembahyang serta membayar zakat, dan mereka pula sentiasa beribadat kepada kami. Pasal tu apa saja yang Nabi tunjuk adalah kebaikan. Ini kan tuan-tuan kena pegang. Apa pun Nabi SAW ajar, tunjuk, itu adalah kebaikan. Walaupun orang kata begini, orang kata begitu, itu kita tolak. Yang orang kata ni kita tolak. Sebab orang ini bukan tanda amalan dia tu sebagai nilai kebaikan. Kita sebagai seorang Muslim, seorang manusia, nilai kebaikan yang hakiki ialah apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nilai kebaikan yang sebenar, yang hakiki, apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala bila kata sesuatu benda itu haram, memang benda tu pada hakikatnya memang tak elok, memang memberi mudarat kepada manusia. Sama ada kita sedar tak sedar, dah ada percubaan ke, dah ada bukti ke, tak ada bukti ke, dia tetap memang tak elok. Ada faham? Pasal tu kita jangan tolak peraturan yang Allah tetapkan, petunjuk yang disebut oleh Nabi SAW. Pasal Allah dan Rasul ini adalah petunjuk yang hakiki tentang kebaikan dan juga keburukan. Betul. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka-mereka yang melakukan kebaikan. Allah puji orang-orang yang melakukan kebaikan. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Kan fil khairat, khairat tu jamak khair lah. Yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka ni, orang yang hebat-hebat ini, yang beruntung ni, mereka sentiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan. Berlumba-lumba. Dan sentiasa berdoa kepada Allah dengan penuh harapan serta dalam perasaan takut, gerun dan takut. Bukan geram tu, dia tulis sana geram dan takut. Gerun takut. Dan mereka pula sentiasa khusyuk, iaitu patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda orang-orang yang berjaya ni, antaranya dia berlumba-lumba buat kebajikan. Kemudian sentiasa berdoa, mengharap pertolongan Allah, dan mereka sentiasa patuh khusyuk kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda orang ni berjaya. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam Al-Quran, orang yang melakukan kebaikan ini, al-khair ini, dijanjikan syurga. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa 'azama ajra. Dan ingatlah, apa jua kebaikan yang kamu kerjakan, sama ada besar ataupun kecil, sama ada zahir ataupun batin, itu semua adalah bekalan untuk diri kamu. Apa saja kebaikan yang kamu buat, manusia puji ke, manusia tak puji ke, manusia tahu ke, manusia tak tahu ke, ingat kebaikan yang kamu buat itu adalah bekalan untuk kamu. Tentulah kata Allah,
kamu akan mendapat balasan di sisi Allah sebagai balasan yang sebaik-baiknya dan yang amat besar pahalanya. Kalau kita buat kebaikan, sama ada orang puji, orang tak puji, kebaikan kita buat orang tahu ke, orang tak tahu ke, besar ke kecil kebaikan tu, kan, zahir maupun batin kebajikan itu semua adalah Allah kata bekalan untuk kita. Dan bekalan yang kita bawa tu, bekalan kebaikan yang kita bawa itu Allah akan nilai. Allah akan beri kebaikan yang lebih hebat lagi, iaitu ganjaran syurga dan juga pahala dan juga syurga. Jadi kalau kita faham macam tu, kebaikan yang kita buat, orang tahu pun tak apa, orang tak tahu pun kita tak kisah. Sebab kita bukan tunggu ganjaran daripada manusia itu. Seperti mana manusia yang ada maruah lah, ada maruah, dia suka tak keburukan dia tu diketahui oleh orang. Ini cerita manusia yang ada maruah. Manusia yang tak ada maruah jangan cerita. Dia lagi bangga. Yang ada maruah ni, dia suka orang tahu keburukan. Dia tak suka. Kalau boleh dia nak dia seorang dia tahu, orang lain tak tahu keburukan dia. Jadi bagi dia keburukan dia orang tak tahu lagi bagus. Macam tu jugalah kebaikan. Kebaikan kalau orang tak tahu pun, yang kita buat kebaikan pun tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Sebab nilaian di sisi Allah itu lebih hebat dan lebih mahal daripada nilaian di sisi manusia. Boleh. Ini semua ni galakan Al-Quran supaya kita melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Apatah lagi kita sekarang ni berada pada bulan Syaban. Bulan Syaban ini sungguhlah kita berlatih-latih lah, memperbanyakkan amalan, melipat gandakan amalan sebelum datangnya bulan Ramadan Al-Mubarak. Jangan nak tunggu sampai bulan Ramadan baru nak start. Baru nak start. Dia start sampai 15 Ramadan pun tak jalan-jalan lagi, baru start. Jangan. Lepas tu dalam Nabi cakap, bulan Rejab ramai orang buat amalan, tapi bila sampai bulan Syaban ramai orang yang apa dia? Lalai. Padahal Syaban ni kena dah mula start lah. Dah mula cuba baca Quran, dah mula buat ni, dah mula tambah ni. Bila sampai Ramadan boleh diteruskan. Jangan tunggu Ramadan baru kita nak start. Tak jalan-jalan lagi. Start tak jalan-jalan. Jangan. Kan? Baik. Kebaikan ada khazanahnya. Khazanah nak cakap apa? Khazanah ni nak cakap apa? Kebaikan ialah perbendaharaan. Perbendaharaan pula nanti orang tanya, perbendaharaan tu apa pula? Payahlah. Kira almari je lah. Kan orang tanya perbendaharaan apa pula Ustaz? Perbendaharaan ni kan sumber keuangan, sumber kesenangan, sumber bagi segala kemudahan. Kan? Sahal bin Sa'ad menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal khair khazain wa li hadzal khazain mafatih fatuba li 'abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khair mighlaqan lisyarr wa wailul lil 'abd ja'alahu Allahu miftahan lisyarr mighlaqan lil khair." Jadi perbendaharaan ni kunci almari lah, almari. Satu gudang lah, kita kata gudang, tempat simpanan. Tempat simpanan. Nabi kata apa? Sesungguhnya kebaikan ini ada khazanah-khazanahnya, ada tempat simpanannya. Senang faham gitulah, tak? Kebaikan ni ada tempat simpanan-simpanan ni, dalam simpanan, tempat-tempat simpanan ni. Dan khazanah-khazanah ini pula, tempat simpanan ni ada anak-anak kuncinya, Nabi kata amatlah banyak kebaikan, beruntunglah seseorang itu yang mana orang tersebut merupakan anak kunci kepada khazanah kebaikan tadi. Beruntunglah seseorang itu, tuba lahum, tuba li abdin, alangkah beruntungnya seseorang hamba itu
Allah jadikan dia sebagai anak kunci untuk membuka khazanah kebaikan itu dan menjadi penutup kepada kejahatan. Bukan kejadian tu, salah. Penutup kepada kejahatan. Beruntunglah kita, seseorang manusia itu, kalau Allah jadikan dia pembuka bagi khazanah kebaikan dan penutup, mengunci khazanah keburukan. Dia kalau ajak, memang ajak kepada kebaikan. Dia kalau tunjukkan contoh kebaikan. Kalau dia nampak benda buruk, dia mampu menutup benda yang buruk. Oh, itu bagus. Agak-agak tuan-tuan dalam hidup kita ni kan, siapa yang paling mudah menutup benda keburukan? Siapa yang mudah nak tutup benda keburukan? Tuan-tuan ni boleh? Kita dah pakai serban, pakai jubah, pakai apa, lepas tu nak tutup keburukan senang? Boleh? Tak boleh. Orang yang ada kuasa je lah. Orang yang ada kuasa. Lepas tu saya cakap, pemimpin ini kalau dia taat perintah Allah, dia laksanakan apa yang Allah perintah, dia lah paling banyak pahala. Dia boleh tutup, dengan arahan dia boleh tutup tempat-tempat maksiat. Dengan arahannya dia boleh menggalakkan tempat-tempat kebaikan. Allah jadikan dia miftah lil khair, mighlaq lil syar. Allah jadikan kunci bagi membuka segala-segala kebaikan, dan Allah jadikan dia kunci untuk menutup segala-segala jenis keburukan. Yang paling mampu buat benda tu siapa? Pemimpin lah. Yang kedua siapa? Yang ada kuasa dekat pejabat, dekat kementerian, dekat sini, dekat situ, dekat masjid, dekat kampung, sampailah kat rumah, kan, yang ada kuasa. Akhirnya balik kepada individu, setiap individu. Kita individu sekadar yang kita mampu. Kemudian Nabi kata apa? Dan amatlah celaka, amatlah rugi bagi seseorang hamba yang Allah jadikan dia anak kunci kepada kejahatan dan pengunci bagi kebaikan. Ni dia salah ni terjemah. Bangga kepada kebaikan ni salah. Kunci kepada kebaikan. Celakalah seseorang, rugilah seseorang hamba yang mana orang itu Allah jadikan dia anak kunci kepada kejahatan. Oh, buat jahat dia lah. Dah lah dia buat jahat, dia kempen pula orang buat jahat, dia galakkan orang pula buat jahat. Kemudian pula dia ni pengunci segala kebaikan. Orang nak buat baik, dia halang. Orang nak buat baik, dia tak benarkan. Oh, ini memang orang tak guna semua. Agak-agak tuan-tuan, siapa yang paling banyak buat benda ni? Yang mampu sangat buat benda ni? Siapa? Pemimpin juga. Apalah takut nak cakap, cakap je lah. Pemimpin juga. Jadi pemimpin ni dua-dua ni yang mampu buat benda. Kemudian ketua jabatan, ketua ini, ketua itu, pemilik ini, pemilik itu, sampailah kita masjid lah, ketua masjid AJK, surah, sampailah kita kat rumah. Kemudian sampailah kita individu kita sendiri. Kita jaga diri kita. Itu yang kat sini apa nak cakap? Kita carilah kita ni anak kunci yang mana. Kita fikir sendiri. Kita ni anak kunci yang mana, dan orang kenal kita ni anak kunci apa? Kalau kita ni orang kenal kita ni anak kunci kebaikan, penutup bagi segala kejahatan, orang kenal kita, insya-Allah di langit pun orang kenal macam tu. Malaikat-malaikat pun kenal macam tu. Tapi kalau dekat dunia ni pun orang dah kenal kita, orang dah kenal seseorang tu, bukan kita lah, seseorang tu, ini kunci kejahatan ni dia lah. Dah lah orang nak buat baik, tak bagi pula tu. Dah lah dia tak nak buat baik, orang nak buat baik pun dia tak suka. Orang kenal ni, ini memanglah jahat. Memang kalau ramai kat dunia pun kenal dia macam tu, dekat langit pun macam tu lah jadinya. Lepas itu kita usahakan diri supaya kita menjadi kunci untuk membuka khazanah kebaikan
dan mengunci khazanah keburukan. Gitu. Nah, jangan sebaliknya. Dan kebaikan-kebaikan ini pula dia ada grade dia. Dia ada grade dia. Ada yang baik, ada yang lebih baik lagi. Dia ada neraca penimbang bagi setiap kebaikan. Dia ada neraca penimbang bagi setiap kebaikan. Siapakah yang paling baik, yang paling layak yang paling layak sekali untuk memberi nilai bagi neraca penimbang tersebut? Siapa yang paling layak sekali untuk memberi neraca bagi kebaikan tersebut? Ini lebih baik daripada yang itu, yang ini lebih baik daripada yang tu, yang ini buruk, yang tu baik. Dalam pemahaman tuan-tuan kan, siapa yang paling layak menentukan neraca kebaikan itu? Siapa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia yang mencipta kita, dia yang mengatur alam ini. Maka Allah lah yang paling layak sekali menentukan neraca kebaikan itu. Mana yang paling baik, mana yang lebih baik, dan sebagainya. Mana yang buruk, mana yang baik, mana yang baik, mana yang lebih baik, Allah lah yang lebih layak. Lepas tu Allah tak biarkan manusia begitu. Dalam Al-Quran tu disebut tadi kan, awal-awal, buat kebaikan dan berlumba-lumba buat kebaikan kan? Kemudian nilaian kita ini adalah mulia kalau kita ni banyak buat kebaikan. Yang ketiga disebut pula, kalau kita rajin buat kebaikan, dijanji kepada kita syurga, mendapat kejayaan dunia akhirat dan syurga. Itu kebajikan. Dan yang akhir sekali tadi, biar kita menjadi pembuka bagi kebaikan, penutup bagi segala kejahatan. Sekarang neraca penimbang. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan neraca penimbang antara keindahan dunia dan juga kemuliaan sifat yang terpuji. Ditegaskan tentang kemuliaan itulah yang lebih kekal dan abadi. Makna kemuliaan sifat yang terpuji itu lebih baik, lebih kekal, lebih besar nilai simpanannya. Yang tadi nilai sifat yang baik itu apa? Yang tadi itulah amal-amal, sama ada lahiriah ataupun batin tadi. Maka lebihlah berhak untuk diberikan perhatian dan keutamaan oleh manusia daripada keindahan dunia berbanding kemuliaan sifat yang terpuji. Mana satu yang perlu diambil berat? Ambil berat tentang kemuliaan sifat terpuji, akhlak yang terpuji ini. Itulah yang baik di dunianya dan di akhiratnya. Allah kata itulah paling baik. Kalau kamu boleh kumpullah kat dunia ini harta sepenuh bumi, harta sepenuh antara bumi dengan langit. Kita boleh kumpul harta sebanyak itu, tapi orang ni tidak ada akhlak. Akhlak ni apa? Semua sifat-sifat terpuji yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberi kebaikan bagi dia di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Maka tak ada faedah. Dia tak ada apa-apa akhlak terpuji. Rugi ya. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Surah Kahfi dah. Harta benda dan anak-anak itu adalah perhiasan hidup dunia. Makna anak harta benda, anak pinak ni bagus, baik, bagus, baik. Dia perhiasan, perlu ada lah. Eloklah kalau ada. Elok. Ada harta, apatah lagi kalau ada harta benda itu digunakan untuk mendapat kejayaan dunia dan juga akhirat. Oh, bagus. Ada anak pinak pula tu, kan, kita boleh didik dia kenal Allah, kenal Rasul, cinta Rasul, beramal dengan perintah Allah Rasul. Oh, bagus. Itu perhiasan. Bagus. Dan amal-amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik pada sisi Allah sebagai pahala balasan dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Tetapi amal-amal soleh yang kamu buat, yang kita buat, yang kekal sampai akhirat itu lebih baik pasal dia kekal. Sebab harta kita tinggalkan,
Waktu kita guna, kita tahu kadang-kadang kita guna tempat baik, baguslah. Anak pun sama juga, masuk ke depan mata kita, kita nampak. Lepas tu macam mana kita dah tak tahu. Tapi amal salih yang kita buat kekal pula sampai ke akhirat, oh itu lebih baik. Maknanya dia apa? Jangan lupa amalan akhirat. Ada ulama kata al-baqiyatus salihat itu apa dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu. Sebut benda tu walaupun ringan, oh tapi dia kekal. Pahalanya banyak. Pahala, balasan pahala yang hebat dan menjadi merupakan asas bagi memberi harapan kesenangan kita dunia dan juga akhirat. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairun wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Oleh itu apa jua sesuatu yang diberikan kepada kamu, maka ia hanyalah nikmat kesenangan hidup di dunia ini saja. Apa pun yang kamu dapat ni, nikmat-nikmat macam-macam ni adalah nikmat kat dunia ini saja. Dan sebaliknya apa jua yang ada di sisi Allah daripada pahala hari akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman yang berserah kepada Allah. Maknanya apa pun yang ada kat dunia ni semuanya adalah kesenangan di dunia. Maknanya kalau kesenangan dunia ini boleh bawa sampai akhirat, baguslah. Kesenangan dunia yang ada kita guna sampai ada nilai di akhirat, baguslah. Tapi kebanyakan apa? Kesenangan dunia habis dekat dunia aja. Tapi kalau nak banding nilaian di sisi Allah itu, pahala di sisi Allah itu lebih utama. Maknanya nak cakap apa? Kalau kita ni di dunia ni, kalau kita nak beraktiviti, berusaha, maka kita usahakanlah benda itu supaya benda itu ada nilai di akhirat. Itu je cerita. Itu je cerita banyak-banyak pun. Baru ada nilai. Tapi kalau kita buat satu benda itu, walaupun dapat duit banyak, walaupun dapat pangkat, walaupun dapat kedudukan, dapat kawan yang ramai, dapat macam-macam, tapi tak ada nilai ke akhirat, itu tak ada apa pun, rugi je. Macam tu sekali. Semua benda kiaslah macam tu. Takrif kebaikan, dah banyak-banyak baru datang takrif kebaikan. Kebaikan yang dituntut dan diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tadi kebaikan-kebaikan cerita tu kan, buat kebaikan-kebaikan, yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah merangkumi segala amal soleh. Segala amal kebaikan. Amal soleh tu apa? Soleh tu kebaikan lah. Jangan susah-susah. Apa hal pula amal soleh pula? Amal kebaikan kan? Apa dia antaranya? Mentaati Allah Subhanahu Wa Taala adalah kebaikan. Mentaati Allah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kebaikan. Mengamalkan sifat-sifat kemuliaan adalah kebaikan. Ikhlas, keikhlasan umat dan amal adalah kebaikan. Membuat kebajikan kepada manusia adalah kebaikan. Kata-kata yang baik adalah kebaikan. Setiap amal untuk meninggikan taraf hidup dan peribadi seseorang atau masyarakat adalah kebaikan. Setiap benda yang kita buat boleh mendatangkan kebaikan untuk kita, untuk orang lain, untuk masyarakat, negara, itu adalah kebaikan. Kalau sebaliknya, setiap benda yang kita buat mendatangkan keburukan pada diri kita, keburukan kepada masyarakat, keburukan kepada negara, itu panggil apa? Itu panggil keburukan. Gitu je lah. Itu amal salih. Naluri atau tabiat semula jadi manusia yang bersih, ni jenis tabiat yang bersih ni lah, akan menuju kepada kebaikan. Orang ni yang jenis tabiat ni baik kan, bagus ni, dia ni suka kepada kebaikan. Semua manusia suka dan tertarik kepada kebaikan. Ini semua manusia ni, maksud semua manusia yang mana ni? Semua manusia yang jenis ada tabiat semula jadi yang baik. Kalau dia tabiat dia dah rosak kan, itu tak boleh pakai itu. Orang tabiat rosak, dia kata lelaki kahwin dengan lelaki apa masalah, perempuan kahwin dengan perempuan apa masalah.
Dia bukan kacau orang lain pun. Dia kata. Dia tak kata ni saya yang cakap. Dia tak kacau pun orang lain. Yang kita pula kacau dia buat apa? Kata. Ini dia cakap pasal apa? Tabiat dia dah rosak. Ada pun orang yang tabiat semula jadi yang baik ini, dia suka kepada kebaikan. Kerana kebaikan itulah kesempurnaan diri insan yang dituntut dan dirasakan kebahagiaannya. Oleh kerana itu, segala seruan Al-Quran dan Sunnah supaya beriman kepada kebaikan diberikan definisi dan takrifnya, ataupun dijelaskan hakikatnya. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melakukannya adalah kebaikan, yang ditegahnya adalah keburukan. Kesimpulannya apa? Apa yang Allah dan Rasul suruh buat, perintahkan kita buat, galak wajibkan kita buat, atau dihukumkan sunat buat, digalakkan buat, itu kebaikan. Apa sahaja yang diharamkan, apa sahaja yang dikeji, dilarang, itu adalah keburukan. Gitu je lah. Pasal tu nak tahu nilai kebaikan keburukan, tidak boleh lari daripada ilmu agama. Bukan ilmu matematik, ilmu agama. Lepas tu manusia ini hebat macam mana pangkat kedudukan, kalau dia tidak tahu ilmu agama, dia tidak akan menjadi orang yang beruntung. Sebab apa? Kadang-kadang dia buat banyak benda kebaikan, tapi bila dia tidak mengetahui tentang agama, akhirnya kebaikan itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh-contoh kebaikan nanti kita sambunglah pada waktu yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.